kita mengadakan sidang media pada petang ini ekoran satu perkembangan yang sangat tidak sihat yang terjadi di kawasan ini. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, bersama-sama dengan saya pada petang ini, lawyer Zamri, lawyer yang tidak asing kepada kita, dan wakil penduduk IKS dan Surau Al-Jabbar, Datuk Kaman Shah, dan Datuk Jamal, Haji Jamal, bagi mewakili, dan juga pengurusi surau tadi, pada timbalan pengurusi di surau ini. Untuk makluman, dan nanti mungkin boleh diterangkan lebih detail oleh pihak penduduk, kawasan ini asalnya merupakan bekas tapak lumbung. Pada tahun 1995 mula teroka, sehingga dipindah sehingga menjadi tapak perniagaan yang sebahagian besarnya didiami oleh peniaga-peniaga Melayu, dan di tengah kawasan sekitar 4 ekar ini didirikan sebuah surau yang dipanggil Surau Al-Jabbar, yang digunakan, dimanfaatkan untuk aktiviti keagamaan selain daripada sembahyang waktu. Tetapi pihak penduduk Muhammad Ali bin Muhammad Yassin telah menerima notis tuntutan untuk mengosongkan hartanah di atas hartanah yang dikenali sebagai HS PT nombor 9313 daerah Kuala Lumpur Mukim Setapak. Notis supaya kawasan ini dikosongkan, dan telah pun diterima oleh pihak penduduk, yang nanti akan diterangkan oleh wakil-wakil penduduk. Saya ingin sebut pada petang ini rasa duka cita yang amat sangat dengan perkembangan ini. Penduduk ketika mohon hak milik, pihak kerajaan kata, khususnya PTG wilayah bandaraya, dia kata ini tapak lombong tak boleh keluar hak milik, dan tak mungkin boleh dapat hak milik. Jadi penduduk pun tak mohon lah. Tapi tahu-tahu saja ada pemaju yang boleh dapat. Premium pun mereka dah bayar, cukai tanah pun dah bayar. Ini jadi satu perkara yang sangat pelik, yang mengakibatkan kawasan seluas 4 ekar ini menjadi milik mereka, bersekali dengan satu lagi tapak berhampiran, iaitu tapak yang dulunya menjadi milik UTM. Semua sekali berkeluasan 27 ekar. 27 ekar. Sebab itu kita sangat duka cita dengan perkembangan ini, dan tadi saya telah 2 kali datang ke tempat ini, dan kita telah mencadangkan penubuhan satu jawatan kuasa bertindak yang akan kita sertakan bersama badan-badan bukan kerajaan. Sebab saya yakin tak mampu penduduk di sini bergerak secara bersendirian. Mereka perlukan satu kekuatan daripada badan-badan bukan kerajaan yang lain, untuk mendukung usaha-usaha bagi mempertahankan kawasan ini. Yang kedua, kita juga pihak penduduk juga akan bertemu dengan, saya difahamkan tadi, mereka akan cuba berusaha untuk mendapat temu janji dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab kita pun fikir orang lain tak mampulah untuk memberi satu jaminan. Kalau mereka sebut pun sekadar satu ungkapan politik semata-mata. Saya membaca statement yang keluar daripada Raja Nongchi, bahawa dia sebut bahawa kawasan ini, khususnya Surau Al-Jabbar ini, dia tak usik, pemaju tak usik. Seolah-olah ungkapan daripada Raja Nongchi ini, dia jadi wakil pula pada pemaju. Sejak bila pula dia jadi wakil pada pihak pemaju ni? Jadi kita pun jadi pelik, jadi tanda tanya. Adakah dia ni dapat sesuatu ke daripada pihak pemaju?
Sebab dalam kenyataan yang dia keluarkan, dia kata surau ni dia tak usik, dan dia kata peniaga itu juga akan dipindahkan di satu kawasan yang akan ditempatkan perniagaan mereka di tempat lain. Jadi sepatutnya bagi saya, Raja Nongcik tidak wajar sama sekali di peringkat ini bercakap senada dengan pihak pemaju. Sepatutnya beliau dengar dan buat pertemuan terlebih dahulu dengan wakil-wakil penduduk. Apa dia tuntutan penduduk, kan? Dengar dan pertimbangkan. Bukan dia buat satu statement yang bagi saya statement itu sama dengan statement pemaju, kan? Jadikah adakah beliau ni telah dibayar untuk menjadi wakil pemaju, kan? Ini sesuatu yang sangat pelik bagi saya. Sebab itu saya menyokong usaha pihak penduduk untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh campur tangan dan boleh beri satu pelan, satu pelan bagaimana kita nak sama-sama menyelamatkan kawasan ini. Ini mesti dirungkaikan antara pihak penduduk dengan pihak kerajaan. Dan kita telah minta kepada lawyer Zamri bagi pihak Badan Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang kita terima untuk meneliti aspek-aspek yang boleh bagi penduduk ini untuk mereka mempertahankan hak mereka. Walaupun penduduk ni tak ada hak milik, tetapi mana boleh dengan begitu mudah pihak pemaju yang dia datang kemudian baru muncul lebih kurang beberapa bulan ini untuk mengusir penduduk yang telah duduk di kawasan ini sejak daripada tahun 1995, yang telah dipindahkan ke kawasan ini. Jadi ini mungkin komen saya lah sebagai pengerusi lajnah atau pengerusi Biro Pembangunan Tanah dan Wilayah Papusat yang bertanggungjawab atas isu-isu tanah yang berlaku dalam negara kita. Saya hadir pada petang ini mewakili Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan, dan saya juga adalah seorang peguam, dan saya telah diminta untuk meneliti beberapa dokumen, dan saya telah melihat dan baca notis daripada peguam bagi pihak pemaju, dan saya dapati pertamanya notis ini tidak lengkap kerana tidak dinyatakan siapakah pemilik hartanah tersebut. Hanya disebut mewakili pemilik hartanah yang tidak dinyatakan secara khusus. Dan dalam notis ini juga diberi tempoh 30 hari bermula daripada tarikh surat ini, iaitu pada 1 Januari, untuk pemilik-pemilik di AKS ini untuk berpindah, dan juga dinyatakan bahawa tindakan undang akan diambil di mahkamah sekiranya pihak-pihak ataupun penyewa ataupun pemilik di sini tidak berpindah. Jadi kita telah mendengar tadi, berbincang dengan penduduk di sini, dan mereka membuat ketetapan pertama akan terus mempertahankan kawasan ini dan surau ini khasnya, dan pertemuan dalam masa terdekat akan dibuat dengan Perdana Menteri, dan kemudian jika perlu tindakan undang barulah akan difikirkan. Dan bagi pihak PAS Wilayah Persekutuan, dan saya juga adalah penasihat undang-undang PAS Wilayah Persekutuan, kita menawarkan khidmat guaman sekiranya pihak pemaju melalui peguam mereka ini mengambil tindakan undang-undang apa sekalipun, sama ada dalam bentuk eviction order, perintah pengusiran, injunction dan sebagainya, maka kita akan menawarkan khidmat kita seperti biasa, secara percuma membela pemilik di sini untuk mempertahankan, kerana mereka ini sebenarnya berhak duduk di sini sudah sekian lama, dan dari sudut equity-nya, dari sudut percaturan equity-nya, mereka punya hak kerana mereka lah telah membangun dan mendirikan surau dan sebagainya. Jadi hak ini tidak patut dan tidak boleh diketepikan begitu saja hanya dengan sekeping notis menghalau mereka. Jadi hak mereka perlu dipertahankan. Cuma kita bersetuju pendekatan pertama ialah melalui pertemuan dengan Perdana Menteri dan perbincangan, dan dapatkan satu solution, satu penyelesaian terbaik. Dan sehingga hari ini pun mereka ini hanya diberikan notis sekeping ini saja tanpa diberikan rancangan alternatif. Kalau adakah sama ada tempat pindahan ataupun tempat gantian ditetapkan, bagaimana dengan bentuk pampasan dan sebagainya, tidak dinyatakan langsung. Hanya sekeping notis beri arahan untuk keluar dalam masa 30 hari, dan jika tidak dipatuhi, tuntutan mahkamah akan dikenakan. Ini pada saya satu tindakan yang sangat, kalau boleh disebut, tidak beradab lah. Oleh kerana mereka ni sudah berada di sini lama, dan mereka telah dijanjikan boleh duduk di sini
dan grant tidak dikeluarkan atas sebab tertentu, sehinggalah pada Julai tahun lepas bila SIM akan dibuat, rupanya grant telah dikeluarkan. Ini satu soal lain lah, soal satu, kalau dari sudut undang-undang disebut misrepresentation, satu salah nyataan telah diberikan kepada penduduk sini, dan akhirnya mereka menerima notis dan terpaksa keluar. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita hadir hari ini untuk setelah kita mendengar permasalahan ini, dan untuk makluman kita semua, memang banyak isu-isu seperti ini berlaku di Wilayah Persekutuan ini. Dengan hanya sekeping notis mereka diarah keluar tanpa menafikan langsung hak mereka yang sudah berlama duduk sini. Jadi sekali lagi PAS Wilayah Persekutuan kita melalui Jabatan Undang kita, Biro Guaman kita akan memberikan menawarkan khidmat sekiranya diperlukan oleh pihak surau dan pihak pemilik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.